حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا قل لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, yang dihormati Tuan Magistrat, Tuan Muhammad, ujung tak ingat dah itu je. Seterusnya tuan-tuan yang saya tak kenali pangkatnya, minta maaf lah tak dapat nak sebut. Kalau diperkenalkan dulu tu boleh dah sebut insyaAllah. Seterusnya puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati sekalian dan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada petang ini memprogramkan kita supaya berada di dalam dewan yang mulia ini, memperingati seseorang yang paling agung, yang paling istimewa, yang dapat gelaran tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala, pingat yang tertinggi, yang dapat gelaran Habibullah yang orang lain tak ada dapat, itu pingat yang paling tinggi yang Allah anugerahkan kepada hamba-Nya, iaitu Habibullah. Di bawah itu Khalilullah. Khalilullah ni siapa dapat? Nabi? Bukan Habibullah. Nabi? Ni Nabi apa? Ibrahim. Ya Allah, demen ni. Itu dapat pangkat Habibullah. Itu pangkat-pangkat di akhirat ya. Bawah-bawah itu Siddiqin, Muttaqin, Al-Abrar, Ashabul Yamin. Itu pangkat-pangkat di akhirat yang lebih tinggi dan lebih baik daripada pangkat-pangkat di dunia ni. Pangkat di dunia ni terima lah juga PJK, AMN, PPT lagi, Tan Sri, Datuk Sri dan sebagainya, JKR lagi apa? JKR lagi, TNB dan sebagainya. Itu pangkat-pangkat di dunia. Tapi pangkat untuk Nabi Muhammad ni tertinggi, yang dipanggil Habibullah. Orang yang sempurna, yang Allah jadikan, manusia yang paling sempurna yang Allah jadikan berbanding dengan manusia-manusia yang lain. Sebut aja apa bidangnya, inilah dia orang yang terbaik. Dialah pemimpin yang terbaik, dialah guru yang terbaik, dialah pendakwah yang terbaik, dialah suami yang terbaik, dialah bapa yang terbaik, dialah pemerintah yang terbaik, dialah pentadbir yang terbaik. Apa saja sebut apa bidang. Dialah ahli perniagaan yang terbaik. Dia juga adalah panglima perang yang terbaik, strategis yang terbaik. Inilah dia manusianya, namanya Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah utuskan ke dunia ini untuk mendatangkan rahmat kepada seluruh alam ini.
Bukan hanya kepada kita, kepada manusia. Seluruh alam ini mendapat rahmat daripada perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah, ya. Dan tidak aku utuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk mendatangkan rahmat bagi seluruh alam ini. Inilah dan manusia yang kita sambut, manusia yang kita peringati pada petang ini. Mudah-mudahan kita dapat juga syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita kembali kepada Allah nanti, iaitu di padang mahsyar nanti. Kita mengharap kebenaran rahmat dari ataupun syafaat dari Muhammad, daripada Nabi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengharap benar. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila dengar aja nama disebut orang nama Muhammad, kita kena jawab apa? Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan itu kita dapat syafaat darinya di akhirat kelak. Ya, inilah dia manusia yang Allah utus kepada kita, membawa satu cara hidup yang lengkap, yang sempurna, yang tak boleh ditukar ganti dengan cara hidup yang lain. Ya, Allah dah isyihar bahawa Islam itu adalah satu cara hidup yang sempurna. Kalau kita baca Quran, kita akan jumpa satu ayat yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Apa maksudnya? Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu, dan aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu, dan redalah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Bermakna Islam itu sudah sempurna, sudah syumul. Dalam bahasa Inggerisnya sempurna apa? Sudah apa? Ini nak ngajar bahasa Inggeris pagi petang. Tekak orang putihnya apa? Perfect. Islam is already perfect. There is no more room for improvement, no more room for modification, no more room for alteration. Kerana apa? Islam sudah sempurna. Tak ada ruang kita nak buat perundangan yang baru ataupun cara hidup yang baru, kerana Islam itu sudah sempurna. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau Islam itu sudah sempurna, buat apa kita ikut cara hidup yang lain selain daripada Islam? Ada yang nak bangkang tak? Nak bangkang lah. Kita dah tahu Islam itu sempurna, tak ada benda yang lain. Macam kereta kita dah sempurna, tak kereta lain tak? Tak ke tak? Tak ada. Rumah kita dah sempurna, tak rumah lain tak? Apa lagi? Pakaian kita dah sempurna, nak pakaian lain tak? Tak ada lah, ya. Jadi kita nak sesuatu yang sempurna, sesuatu yang kita miliki itu biar sempurna. Sekarang Islam dah dibawa oleh Nabi Muhammad dengan cara yang sempurna. Undang-undang dalam Islam itu sudah sempurna, cara hidup dalam Islam itu sudah sempurna. Pasal apa kita nak ikut cara hidup lain? Sebab itu juga tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham bahawa Islam itu meliputi segala bidang kehidupan. Sebut aja apa bidang kehidupan, ada peraturan dalam Islam. Yang kecil-kecil pun ada. Ada tak Islam ngajar kita macam mana nak menguap? Ada ke tak ada? Ada tak betul? Ada, baru betul. Ada ke tak ada? Ada. Dah pandai dia bercakap Perak. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ni orang kampung Gajah tu. Orang kampung Gajah cakap Perak lah. Kemana saya pergi pun saya mesti mempertahankan kekampung gajahan saya. Macam orang Kelantan, orang Terengganu tu, orang Terengganu dia punya orang Terengganu juga. Orang Kelantan punya orang Kelantan. Jadi kita orang Perak ni baru 2 hari duduk Kuala Lumpur dah hilang cakap Perak. Itu pun haru betul ya. Duduk mana? Ke Lumpur. Ya Allah, bingung. Pertahankanlah. You must remember your roots from where you start from. Saya kopi itulah. Itu prinsip saya. Di mana saya berceramah, inilah bunyinya. Lantaklah kau mai faham ke tak, itu pulang kepada kau. Jadi kembali kepada tajuk kita tadi. Islam itu adalah satu cara hidup yang sempurna. Dia meliputi segala bidang kehidupan. Yang kecil-kecil pun ada diajar oleh Allah. Ada caranya mengikut kehendak Islam itu sendiri. Menguap ada cara diajarnya. Buang kuku ada tak cara dalam Islam? Ada. Kenuri kenara ada tak dalam Islam?
Ada. Lagi? Apa lagi? Apa saja semua ada dalam Islam. Nak pun ada diajar macam mana dalam Islam. Tahu apa Tuan tahu apa benda Tahu? Ada tahu bagi tu. Ya. Nak merubah itu betul cakap perak tu. Ya. Itu benar. Itu pun ada diajar dalam Islam. Ya. Jadi bermakna tuan-tuan dan puan-puan, kalau yang kecil-kecil pun ada dalam Islam, ya, yang not relevant pun ada dalam Islam, betapa yang besar-besar tak ada ke? Pendidikan tak ada ke dalam Islam? Kenuri kenara tak ada ke dalam Islam? Rumah tangga suami isteri, perhubungan suami dan isteri tak ada ke dalam Islam? Ada belaka. Pentadbiran ada ke dalam Islam? Tak ada ke? Ada. Apa yang tak ada? Cakap apa? Hiburan ada tak dalam Islam? Ada. Pasal apa nak mencari hiburan K-pop lah, Gangnam lah, pasal apa? Islam dah ada hiburannya. Di samping terhibur, pahala pun dapat. Iya ke tak? Ya. Berhiburlah cara Islam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kita nyanyi bunyi itu terhibur ke tak? Terhibur. Jadi hiburan pun dapat, pahala pun dapat. Orang yang bingung aja yang tak nak hiburan cara Islam. Orang yang bingung, orang yang bangang, orang yang tengin, orang yang tongong yang tak mau hiburan cara Islam. Tahu tongong? Tengin lah tu. Dia aja yang tak nak hiburan cara Islam. Ikut hiburan cara Hindustan. Apa dapat? Yahoo, jungle kahir. Dapat apa? Dapat apa? Dapatlah hiburan. Tapi pahala dapat tak? Malahan dosa yang dapat. Kalau kita berhibur mengajak manusia buat maksiat, macam? Dosa dapat. Ada tak hiburan? Dalam bahasa Melayu, ngajak manusia buat maksiat, ada tak? Ada. Nak dengar? Nak dengar ke tak? Ini yang dulu-dulu punya. Ini tahun 50-an punya lagu. Nak dengar tak? Kalau tidak ada yang punya. Tak pernah dengar ke ni? Mari kita jalan bersama. Kemana saja saya menurut, asalkan jangan main gila. Geng. Apa dapat? Dapatlah hiburan, tapi pahala tak dapat, malahan dapat dosa. Itu sebab Allah suruh kita amalkan apa saja dalam hidup ni ikut cara Islam. Kerana Islam itu sudah meliputi segala kehidupan, segala bidang kehidupan ada dalam Islam. Pendidikan ada, kemasyarakatan ada, ekonomi ada, kenuri kenara ada, kekeluargaan ada, lagi pentadbiran ada, pemerintahan ada ke tak? Ada. Jadi kenapa? Islam itu sudah sempurna. Islam is already perfect. When something is already perfect, why do you want to go for any other method which are not necessarily perfect? Faham ke ni? Tak tahu cakap orang putih, habis suruh tak ngaji orang putih makin. Kita dah tahu Islam tu dah perfect. Pasal apa kita ambil cara hidup yang lain dari Islam yang tidak perfect? Kereta kita dah perfect, nak kereta lain? Nak juga. Kereta dah perfect, nak kereta lain? Itu aja yang tamak benar lah tu. Kereta kita perfect, brand new, imported from Germany. Kereta kita tu brand new, imported from Germany, cantik pula tu. Harganya murah pula tu. Kereta diimport dari Germany, harganya murah aja. RM100 je harganya. Contoh ni, bukan dia benar ni. Yang pertama murah, yang kedua cantik, yang ketiga laju, yang keempat ekonomik, yang kelima tahan. Kalau ada 5 ciri dalam tokar ni, tak ke tokar lain? Tak ke tak? Tanda. Dah ada 5 ciri. Yang pertama apa tadi? Murah, brand new, imported from Germany. Harganya hanya RM100 aja. Kalau ada lah.
Yang kedua cantik. Punya dia cantik berkilat-kilat. Ya, metalik, ada sport rim, ada aerobag, macam-macam, ya. Ada aksesori semua berbagai. Ya, lalat ingat pada kereta tu, tergelincir jatuh ke bawah, licin kereta tu. Punyalah cantiknya. Yang ketiga laju. Punyalah laju dari sini ke Johor Bahru, balik kemari setengah jam aja. Tengahnya Lewis Hamilton tengoknya. Kenal ke Lewis Hamilton? Ya Allah, tak kenal nama Lewis Hamilton. Okey. Tengahnya Jenson Button, kenal? Tak kenal juga. Siapa kenal nama? Okey, Michael Schumacher kenal? Tengahnya Michael Schumacher tengok, laju, ada lagi yang laju dari aku ya. Ya. Yang keempat, ekonomik. Dari sini pergi ke Bukit Kayu Hitam, balik kemari, duit minyaknya 5 kupang aja. 5 kupang ni duit minyaknya. Tol berapa duit? Minyaknya 5 kupang aja. Punyalah ekonomiknya. Yang keempat, tahan. Yang kelima, tahan. Yang pertama tadi apa? Murah. Yang kedua, cantik. Yang ketiga, laju. Yang keempat, ekonomik. Yang kelima, tahan. Dia belaga dengan bulldozer. Hancur bulldozer. Entahkah dia calon apa tidak? If there is such a car, would you prefer another one? Tidak ada yang lain daripada itu. Tentu tak ada lah. Kerana kereta kita sudah sempurna. Sekarang ni ngapa tuan-tuan dan puan-puan setiap 6 bulan, setiap setahun nukur kereta tu? Kenapa? Pasal tak sempurna lah. Kadang-kadang tak mau start. Baru-baru ini kereta saya tak mau start tau. 2-3 hari tak mau start. Pergi ke pomen saya kan, hat pelak aja. Rupa-rupanya segala benda yang bersangkutan dengan pelak tu semua kena ganti baru. Sudahnya berapa bilnya tahu? 1,250. Koyak poket, padan muka. Ya. Pasal tak sempurna lah tu. Okey, saya nak tanya pula puan-puan yang ada ni. Kalau lah suami puan-puan itu sempurna, ndak ke suami lain? Ndak ke? Suami puan-puan itu sempurna. Yang pertama muda, yang kedua kaya, yang ketiga baik hati, yang keempat pemurah, yang kelima romantik, yang keenam apa lagi? Tak ada kedekut lah ya? Sentiasa peka, sentiasa cakap lembut dengan isterinya. Ndak ada suami lain? Puan-puan, ndak ke tak nak? Kuat-kuat sikit, ndak ke tak nak? Tak nak. Tanya pula orang depan. Kalau lah isteri tuan-tuan ni perfect, yang pertama muda, yang kedua cantik, yang ketiga seksi, yang keempat pandai memasak, yang kelima sentiasa peka terhadap suaminya, yang keenam selalu manja dengan suaminya, yang ketujuh hanya ingatkan suami dia saja, taat setia, tidak ada isteri lain. Yang itu dia memang katakan tak, nampak? Jadi yang sebenarnya tanda yang tak tu siapa nyuruh? Hawa nafsu aja yang tak. Yang sebenarnya dari segi praktikalnya tak ada. Begitulah Islam. In the same manner, Islam is like that. Islam macam itulah. Dia sudah perfect meliputi segala bidang kehidupan. Buat apa kita cari cara hidup yang lain yang belum tentu perfectnya, yang belum tentu selamatnya, yang belum tentu bagusnya, yang belum tentu boleh membawa kita kepada syurga. Ya. Islam sudah didatangkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan hamba-hambanya, ya, untuk menyelamatkan kita. Sebab itu dalam Islam Allah larang kita membuat satu-satu cara hidup yang lain daripada Islam. Ya, dalam Quran tuan-tuan boleh baca surah Ali Imran ayat 85. Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Wa man yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, falan yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Tuhan tak terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang itu di akhirat nanti tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi.
Kita berniaga nak untung ke nak rugi? Orang cerdik nak untung ke nak rugi? Tentulah nak untung. Ada orang nak rugi, angkat tangan. Dia jual direct selling tu rugi. Beli RM5, jual RM3. Entah tak? Sama tak? Jadi kita nak untung. Manusia biasa ni yang otaknya biasa, yang apa? Yang stable otaknya, yang tidak gila dan tidak bingung, dia tentu nak untung. Dan di akhirat hanya ada dua tempat aja. Satu tempat untung, satu tempat rugi. Di akhirat tak ada tempat pulang modal. Faham ke ni? Jadi kita hendak di akhirat itu tempat untung ke tempat rugi? Nak untung. Kalau nak untung, apa buat? Ikut cara Islam dalam segenap aspek kehidupan. Kerana kalau tak ikut, Tuhan tak terima. Reject. Tahu reject? Tak hendak, tolak. Sebab itu apa saja yang kita buat daripada sekecil-kecil perbuatan sampai kita sebesar-besar perkara, kita kena ikut cara hidup Islam. Itu yang dicontohi kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah jadikan Nabi Muhammad tu orang yang paling sempurna dalam segala bentuk kehidupan. Supaya apa? Supaya kita jadikan baginda itu sebagai contoh, sebagai role model. Tahu apa role model? Sebagai contoh yang patut kita ikuti. Dan Allah pun suruh apa itu? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, kata Allah. Liman kana yarjullah yaumal qiyamah, yaumal akhir wa zakarallaha katsiran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsiran, kata Allah. Sesungguhnya untuk kamu dalam diri Rasulullah itu adalah contoh yang paling baik yang patut kita ikuti. Bagi mereka-mereka yang berharap nak berjumpa dengan Allah. Nak jumpa dengan Allah dah? Tuan-tuan dan puan nak jumpa dengan Allah dah? Tak nak? Nak. Nak jumpa dengan Allah, boleh ke jumpa di Ipoh ni? Boleh ke jumpa di kampung? Boleh ke jumpa di Manjui? Boleh ke jumpa di flat Jalan SB tempat Tuhan ni duduk? Boleh ke jumpa? Nak jumpa Allah di mana? Boleh jumpa di Terengganu tempat Tuhan ni? Ada? Di mana nak jumpa dengan Allah? Ya Allah, dia tak tahu tempat nak jumpa dengan Allah. Tapi nak tadi. Di mana boleh jumpa dengan Allah? Di dalam syurga. There is no other place where you can meet God. Hanya di dalam syurga. Dalam dunia ni tak boleh. Cari teman-teman ni, tak jumpa. Yang ada yang boleh jumpa Tuhan dalam dunia ni, ayah pin, itu adalah. Kena ayah pin. Itu kata dia lah. Dia jadi Tuhan. Tuhan langit. Kena dah lumpuh. Kata dia, ada pula Tuhan lumpuh. Tapi kalau nak jumpa Allah, hanya di syurga. Tak ada tempat lain. Wujuhun yawma izin nazirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu muka mereka berseri-seri dan kepada Tuhan mereka dapat menelik. Bukan saja tengok, menelik. Menelik itu kata apa? Tengok betul-betul. Nazirah itu perhatikan betul-betul. Jadi maknanya kalau nak melihat Allah, kalau ada harapan nak melihat Allah, kena jadikan Rasulullah itu sebagai contoh. Dan suri tauladan dalam apa jua perbuatan kita di dalam dunia ini. Kalau nak tengok Allah, Allah hanya boleh dijumpai di dalam syurga. Artinya kalau nak masuk syurga, kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam apa jua aspek kehidupan. Kesimpulannya, nak masuk syurga dua je syaratnya. Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Barang siapa ataupun mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Jadi kalau nak masuk syurga, dua je syaratnya. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Tak ada banyak syarat, dua je. Beriman dan beramal soleh. Senang ke susah? Senang ke susah nak masuk syurga? Senang. Apanya senang? Nyebutnya, buatnya belum tahu. Nyebutnya senanglah, beriman dan beramal soleh.
Beriman tu iman yang macam mana? Cukupkah kita mengakui Allah tu sebagai Tuhan? Kalau apa itu Acong pun mengaku Allah sebagai Tuhan, Ramasami pun mengaku, Govinda Raju pun mengaku. Cukupkah kita mengaku bahawa Allah tu menjadikan langit dan bumi? Kalau tak gaya kan lepas ni kan pergi tanya, Acong ini langit siapa bikin? Ini bumi siapa bikin? Ini hujan siapa kasih turun? Ini matahari siapa bikin? Apa jawab dia? Tuan Allah bikin, lalu bengong. Orang nanya tu bengong jadinya. Jadi kalau setakat itu tak cukup, kena mantapkan betul-betul akidah tu. Supaya kita benar-benar beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Iman tu pun. Yang kedua kena beramal soleh. Amal soleh itu berarti apa saja perbuatan kita mengikut kehendak Allah dan Rasul, mengikut hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Itu berarti beramal soleh. Dalam apa bidang pun, apa saja kita buat mesti dengan cara soleh, mengikut kehendak Allah. Kerana Allah jadikan kita ni sebagai hamba-Nya. Kita ni Allah jadikan sebagai hamba Dia, bukan jadikan untuk lain-lain bab. Betul orang kalau kata kamu ni hamba Allah, dia tak ada marah. Seronok dia pun kamu ni hamba Allah, marah ke? Orang sini weekend ni hamba Allah, marah kan? Ada yang nyongah tengok siap. Mana ada seronok dia jadi hamba Allah. Kerana Allah memang jadikan kita untuk menjadi hamba-Nya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak selamat, nak berjumpa dengan Allah, jadikan Rasulullah itu sebagai contoh dan suri tauladan. Dan Rasulullah itu meliputi bidang kuasanya atau bidang perbuatan itu dalam segenap bidang kehidupan. Itu sebab dia dalam hidup dia pernah dia menjadi peniaga, pernah menjadi pendakwah, pernah menjadi suami, pernah menjadi pemimpin, pernah menjadi panglima perang. Segala kehidupan itu dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak beribadah ikut Nabi. Sebab itu saya heran macam mana ada manusia-manusia yang anti hadis. Sedangkan nak semayang dalam Quran hanya tulisnya apa? Aqimus solah. Itu aja. Ada ke dia kabur dalam Quran tu? Rukun semayang 13 perkara. Ada ke? Yang pertama niat, yang kedua berdiri betul, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca Fatihah. Ada ke? Mana ada? Macam mana nak semayang kalau kita ikut Quran je, kalau kita tak berpandu kepada hadis? Sebab itu sahabat catat apa saja perbuatan Rasulullah, macam mana Rasulullah semayang, itulah yang kita ikut. Sebab apa? Rasulullah pesan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu seperti mana kamu lihat aku semayang. Jadi maknanya apa saja Rasulullah buat, kita kena jadikan ikutan, jadikan dia contoh dalam apa jua bidang. Cuma hari ini masalahnya bukan apa, kerana kita tak faham apa dia yang terkandung di dalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak faham apa yang sebenarnya terkandung dalam ajaran Islam itu sendiri. Kita ingat ajaran Islam itu hanya ritual aja. Tahu apa ritual? Semayang, puasa, zakat, haji, pergi ke Mekah, pergi umrah, baca Quran, wirid, zikir, tahlil, tahmid. Itu aja kita ingat. Yang lain itu tak ada kena-mengena dengan Islam. Ini yang berlaku pada umat Islam di seluruh dunia. Berlaku pada umat Islam pada seluruh dunia kerana ketidakfahaman mereka tentang Islam. Sedangkan Islam itu meliputi seluruh kehidupan, tapi manusia hari ini, termasuk kita orang di Malaysia ni, menganggap Islam itu hanya ritual aja. Bila dia dah semayang, dia dah puasa, dia dah naik haji, dia dia dah pergi umrah, dah khati baca Quran, dia dah rasa ahli syurga dah tu. Dia pun duduk atas rocking chair. Tahu apa rocking chair? Bangku yang orang itu nganggur tu. Itu namanya rocking chair. Dia pun berfikir lah, aku kalau mati esok syurga mana agak ni Dia dah semayang tu, semayang tak tinggal. Puasa pun tak tinggal. Udah pergi ke Mekah, udah naik haji. Aku kalau mati esok syurga mana agaknya. Syurga Firdaus ke, Jannatul Naim ke, Jannatul Ma'wa ke, Darul Khul ke. Orang itu namanya orang apa? Orang perasan namanya. Tahu apa perasan? Ya Allah, dia bukan orang Melayu ke? Perasan tahu apa? SS, apa SS? Syok sendiri. Sedangkan banyak lagi ajaran dalam Islam yang belum lagi kita laksanakan. Sebab Allah dah perintahkan dalam Quran,
Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam kesemuanya sekali. Jadi bermakna tuan-tuan dan puan-puan, everything we do must be Islamic. Apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Kalau tidak, Tuhan tak terima. Tadi dah saya bacakan ayatnya. Siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, maka sekali-kali tidak diterima oleh Allah. Dan orang itu di akhirat menjadi golongan orang yang rugi. Begitulah juga kita ni. Kita fahamnya itu semua kena ikut Islam. Pakai kasut ikut Islam, berpakaian ikut Islam, bertudung pakai ikut Islam, kenuri kenara ikut Islam, buang kuku ikut Islam, ikut Islam. Nikah kahwin ikut Islam, nuri kenara ikut Islam, apa saja mesti ikut cara Islam. Itu namanya beribadah. Everything you do must be in the concept of ibadah. Mesti ikut cara beribadah kepada Allah Ta'ala. Baru Tuhan terima. Kalau tidak, Tuhan tak terima. Itu sebab Tuhan bagi amaran lagi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati dulu sehinggalah kamu menjadi Islam dalam semua aspek kehidupan. Bila dah itu baru kalau nak mati pun matilah, kata Allah. Maknanya apa? Kalau kita mati, semua yang diri kita tu, pergerakan-pergerakan kita, akidah kita, apa saja mesti ikut Islam. Lepas itu kalau nak mati pun matilah, kata Allah. Itu dia tuan-tuan dan perempuan. Tapi hari ini kita salah sangka, kita silap. Kita ingat kita dah Islam semuanya sekali. Sedangkan banyak lagi dalam Islam yang tidak kita laksanakan. Macamlah cerita orang buta dengan gajah. Ada kau nak dengar cerita orang buta dengan gajah? Ya Allah, saya dah jadual tu macam teksnya. Orang buta dengan gajah. Saya nak cerita lah petang ni. Lantak dia nak dengar. Tak nak dengar, tutup telinga dengan jari. Once upon a time. Cakap orang putih lagi. Cakap orang putih saja ada. Pada suatu masa ada 4 orang buta. Mereka ni rajin sembahyang berjemaah di masjid. Di kampung mereka lah. Orang celik tak rajin, orang buta yang rajin. Tiap-tiap waktu adalah mereka di masjid sembahyang berjemaah. Jadi lepas sembahyang macam biasa, mereka pun duduklah di veranda masjid tu bersembang antara mereka. Orang buta sesama orang buta, cikgu sesama cikgu, kerani sesama kerani, lagi ahli bola sepak bersama dengan ahli bola sepak, ahli badminton sama-sama dengan ahli badminton, ahli golf sama-sama dengan ahli golf. Tengok gitu kan? Kan ada pepatah Inggeris, birds of a feather sama flock together. Ya Allah, dia tak tahu ke pun? Burung yang sebulu selalu bersama-sama dengan jenis bulu dia lah. Burung pipit sama burung pipit. Ada pun burung pipit terbang sama dengan burung lang ada? Mana ada burung pipit sama burung pipit, burung merabah sama burung merabah. Tahu ke nama burung merabah ni? Dah tak tahu. Tak tahu burung merabah. Jadi burung tu dia sebulu, ikut bulu dia. Betul lah orang buta tu sama orang buta. Jadi saya sembang tu orang buta A tu lah. Nak sebut nama lah. A udah kata ya. Orang buta kata, kita ni malang ya, kita ni mata tak nampak, gelap aja dunia bagi kita ni. Orang celik tu untung dan dapat melihat keindahan alam. Kata orang buta B pun, aku setuju cakap kamu tu, katanya. Orang celik ni untung dapat tengok matahari, dapat tengok bulan, dapat tengok bunga, dapat tengok pokok, dapat tengok alam yang indah ni. Kata si, Haji Ye cakap kamu tu, katanya. Tahu ke Haji Ye? Haji Ye cakap kamu tu, katanya. Orang celik ni untung, katanya. Dia mendapat tengok gajah, tengok rimau, tengok singa. Kata dia, gajah tu besar, gajah tu gagah, gajah tu hebat, gajah tu terror. Kita ni ya Allah, tak pernah tengok gajah malang dah kita ni. Kata orang nombor 4 orang buta tu, aku pun setuju cakap komen tu, katanya. Kita nak kalau dapat tengok gajah kan bagus, tak dapat tengok pun dapat megang pun jadilah, katanya. Entah macam mana dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, datanglah ke kampung itu satu sirkus. Tahu ke sirkus? Tahu. Di antara yang dibawanya termasuklah gajah. Satu hari sebelum
pembukaan rasminya, dia adakan promosi. Orang kampung tu boleh pergi melawat sirkus tu, boleh bergelemak-gelemak dengan binatang yang dibawa oleh mereka. Free of charge. Tak ada kena tiket. Bolehlah bergelemak dengan gajah, bolehlah bergelemak dengan unta, bolehlah bergelemak dengan kuda, bolehlah bergelemak dengan burung merak dan sebagainya. Dengan singa tak boleh lah. Singa di mana duduknya? Dalam kandang. Jadi bila dengar itu orang buta pun beria benar lah, aku nak pergi, kata aku nak pergi. Tapi dia main seorang-seorang. Bukan 4 sekali dah. Tapi seorang-seorang. Aku nak pergi, biar aku seorang pergi. Orang lain biar lah, tak tahu ni. Mula-mula datang lah orang buta tu. Dia tanya, mana gajah. Kata, orang pun bawa dia kepada gajah. Hai ni, pegang gajah. Dia pun pegang gajah. Terpegangkan ekor gajah. Dia pun urut ekor gajah tu ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Lepas tu dia bercakap dalam hati dia. Ini gajah ya. Kata dia, hebat benar gajah tu. Hebat apa? Macam tali aja, katanya. Ini dah jadi akidah ni tuan-tuan dan puan. Tengok akidah. Kepercayaan yang tak boleh ditukar ganti lah. Itu namanya akidah. Bahawa gajah macam tali. Ya. Lepas tu, B pula datang. Dia tak ada sekali. Dan bulan lain. B pula datang. Dah balik dah. Datang B. Mana gajah? Aku nak apa ya? Aku nak pegang gajah, katanya. Dia pun pegang gajah. Terpegangkan kaki gajah. Diurutnya kaki gajah tu ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Ya. Sambil dia berkata dalam hatinya, ini rupa gajah ya. Orang celik ni kelentung aku je, katanya. Katanya gajah tu hebat, katanya gajah tu besar, katanya gajah tu terror apa benda ni, macam tiang aja. Udah berapa akidah ni tuan-tuan dan puan? Udah 2. Mula-mula gajah katanya macam tali, yang kedua ni kata gajah macam tiang. Datang pula orang buta ketiga, pegang juga gajah, terpegangkan perut gajah. Dia pun urut perut gajah tu kiri kanan. Baik benar pula gajah tu diam aja dia. Kiri kanan. Dia pun berfikir oleh sendiri, ini bukan cerita betul ni ya. Ni kan tuan-puan fikir yang benar dan betul, ini nak bagi kefahaman tentang Islam tu ya. Jadi dia reka cerita macam ni. Ini bukan originally from me, no, it is from my guru. Dari guru dulu. Ini apa gajah ya. Kata dia gajah ni hebat benar, terror benar. Yang sebenarnya gajah tu macam dinding aja. Kata, hebat apa gajah tu macam dinding aja. Udah berapa akidah? Udah 3. Yang keempat pula pegang juga gajah. Pegang. Terpegang ke telinga gajah. Dia pun urut telinga gajah tu. Keluar dalam dia. Telinga kena urut. Macam juga. Siapa lalu telinga kena urut. Tapi gajah tu baik. Diam je gajah tu. Apa kata dia dalam hati dia? Demen ni orang celik ni. Itulah apa demen ni. Kita tak tahu. Dia kelentung je demen kita. Katanya gajah tu hebat. Hebat apa? Macam kipas je. Kata. Udah ada 4 akidah. Yang seorang mengatakan gajah tu macam tali. Seorang lagi mengatakan gajah macam tiang. Seorang lagi mengatakan gajah tu macam dinding. Seorang lagi mengatakan gajah tu macam kipas. Pergilah ke 4 orang tu ke Masjid Maghrib tu. Dengan 4 jenis pendapat yang tak boleh tukar ganti. 4 jenis akidah tak boleh tukar ganti. Udah lepas mayang, mari merongkok balik lah. Kata orang buta, orang kelentung, orang celik ni kelentung kita aja ya. Katanya gajah tu hebat apa? Macam tali aja, katanya. Kata orang buta pergi pula, kamu pun seropan nak kelentung aku ya. Kamu ingat aku tak pergi ke? Kamu tanya Syanu tadi, dia jumpa aku tadi. Aku pun pergi tahu. Bila pula gajah tu macam tali? Gajah tu sebenarnya macam tiang, katanya. Kata orang buta si pula, kau berdua seropan pakat nak nipu aku ya. Aku pun pergi gajah tadi tahu. Aku pun pegang gajah juga. Bila pula gajah tu macam tiang, bila pula gajah tu macam tali. Gajah tu sebenarnya macam dinding. Datang yang keempat pula mencelah. Kau 3 orang sama je, 2 kali 5 kali 2. Nak nipu orang aja kontinya. Aku pun megang gajah juga. Bila pula gajah tu macam tali, bila pula gajah tu macam tiang, bila pula gajah tu macam dinding. Gajah tu sebenarnya macam kipas. Macam kipas. Bukan kata A tali, B kata tiang, C kata dinding, D kata kipas. Itulah betul-betul kau. Tali, tiang, dinding, kipas. Tali, tiang, dinding, kipas. Tali, tiang, dinding, kipas. Sudahnya tongkat pun naik lepuk. Ada yang patah gigi, ada yang bengkak hidung, ada yang bengkak kepala, ada yang hidung berdarah. Pasal apa? Masing-masing mempertahankan konsep gajah. Tuan-tuan dan puan-puan, the moral of the story, kalau kita faham,
bahawa gajah itu adalah himpunan, ya, ekornya, kepalanya, telinganya, kakinya, perutnya, belalainya, gadingnya, himpunan itu namanya apa? Itulah namanya gajah. Tak faham lagi ke? Kalau tak faham aja benar-benar pun. Katakanlah tuan ni, dia ambil pisau, dipotongnya ekor gajah, lepas tu dia bawa nya atas motor, lepas tu dia round mahkamah ni, ya. Round sana, bawa ekor gajah. Dia tanya orang, mikir bawa apa yuk? Kata, apa jawabnya? Teman bawa gajah. Kata, percaya ke tuan dan perempuan? Percaya ke? Yang bawa ni apa? Ekor gajah. In the same manner, ya. Hari ini bergaduh umat Islam sama sendiri kerana masing-masing memegang konsep yang berlainan tentang Islam itu sendiri. Ya. Ada yang mengatakan Islam itu hanya ibadah aja, rajin semayang, hebat semayangnya, tapi hutang tak bayar. Ya, mayang, tapi ngumpat orang kuat. Anu, mayang, ya. Ya. Dia kira semayang aja. Ada pula satu golongan tu dikira tajwid aja. Baca betul, imam tak betul baca katanya. Sampai ketoranya pun dia dibilangnya, tak betul, tak cukup tu ni. Ar-Rahmanir-Rahim, tu apa ketor lidah tu berapa kali. Itu dibilang ni. Tapi dia pun jalan tak pakai tudung, pongai aja. Ngelembung aja rambutnya. Tajwid anda. Ada tak orang itu? Ada tak kumpulan orang-orang yang berdakwah dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid, tak balik-balik, tinggal anak isterinya. Tapi lupa nak mendakwah isteri dan anak-anaknya. Ada tak apa itu? Ada. Ada tak orang yang berjuangkan ekonomi? Ekonomi kita mesti membangun. Ada tak? Tapi kadang-kadang dalam dia proses menaikkan ekonomi negaranya, dia sampai tak sempat nak semayang. Sampai terlibat dengan riba, sampai terlibat dengan rasuah. Ada ke tak ada? This is what is happening now in our country and also in other parts of the world. Di mana negara Islam itulah sekarang ni. Mereka hanya memperjuangkan di sudut-sudut tertentu sahaja dalam Islam. Sedangkan Islam itu meliputi seluruh kehidupan manusia. Faham ni? Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, kalau nak selamat, kena amalkan Islam kesemuanya sekali. Dari sudut akidahnya, mesti akidah Islam. Dari sudut ibadahnya, mesti ibadah ikut cara Islam. Dari sudut dakwahnya, dari sudut akhlaknya, dari sudut ekonominya, dari sudut apa lagi? Kemasyarakatannya, dari sudut kekeluargaannya, dari sudut suami isterinya, dari sudut perkahwinannya, dari sudut segala-galanya mesti ikut cara Islam. Baru kita dapat darjat takwa namanya. Itu namanya takwa. Bila kita amalkan Islam semuanya, maka dipanggil kita tu orang yang bertakwa. Bila bertakwa baru ada jaminan Allah di dunia dan di akhirat. Di dunia pun Allah jamin keselamatan orang yang bertakwa itu. Wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela kepada orang-orang yang bertakwa. Di akhirat pun Allah jamin. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mereka berada dalam keadaan yang selamat, maqam yang selamat. Mereka berada di dalam surga yang terdapat air yang berpancutan. Tahu air pancut? Ya Allah, dia minta abang tengok air pancut. Tahu air pancut? Orang putih kata air pancut apa? Kuis perdana petang. Apa? Apa dia? Fountain, betul. Pandai ada macam orang putih apa ni ada lagu tahu fountain ada? Ya Allah, tak pernah dengar ke dia? Ada lagunya tahu. Masa tahun 50-an punya lagu lah ya. 3 coins in the fountain katanya. Tahu siapa nyanyi? Tak tahu juga. Ya Allah. Namanya Johnny Mathis namanya ya. Tu menyanyi lagu Fountain. Cantik tak fountain ni? Cantik ke tak? Cantik lah itu dalam surga tu ada fountain. Ada air yang berpancutan. Begitulah untuk orang bertakwa aja ada jaminan masuk ke dalam syurga ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kalau nak masuk syurga kena jadi orang yang bertakwa. Takwa tu artinya buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Dua je. Senang ke susah? Senang ke susah? Buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Senang ke susah? Senang. Apa yang senang? Nyebutnya. Membuatnya belum tahu ya. Itu dia.
Kalau bertakwa baru ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki orang yang bertakwa pun dijamin oleh Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa dengan Allah, maka Allah akan lepaskan dia, bebaskan dia dari sebarang masalah yang dihadapinya, dan dia dapat rezeki dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datangnya. Itu dia orang yang bertakwa. Jadi kita mau tak mau kita kena cari darjat takwa itu untuk keselamatan diri kita. Nak selamat, kena amalkan Islam dalam keseluruhan kehidupan kita. Okey, penutupnya. Penutup bukan seminit, tak tahulah berapa minit lagi. Kalau tengah laju brek-brek macam. Tengah laju brek macam. Tengah brek, masuk balik dah ya. Jadi slow and steady. Ya. Dah dekat 4.5 dah. What will happen to you if you fail to practice Islam in all aspects of life? Apa akan terjadi kepada kita, kepada kamu, kepada saya